billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat sejahtera, dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat teruskan lagi pengajian kita dalam topik munakahat berkaitan dengan pasangan OKU, dan akan membahaskan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Topik kita berkaitan dengan pasangan OKU. Tapi sebelum kita nak terus kepada perbincangan kita pada hari ini, kepada para penonton yang ada soalan yang nak diajukan, boleh call kita di talian 1-800-881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, sebelum kita nak terus kepada perbincangan kita pasangan OKU, mungkin kita boleh orang kata recap balik ataupun kita dapat ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Bagaimana sebenarnya di dalam Islam menceritakan ciri-ciri bagaimana untuk kita memilih pasangan yang terbaik di dalam kita berumah tangga ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin, thumma amma ba'. Baik, hari Jumaat bicara bab kahwin pula nah. Oh, semangat tu. Malam tadi malam Jumaat kan. Semua orang minat sebenarnya bila bicara mengenai perkahwinan, sama ada bukan kali pertama ataupun tambah mertua, bukan kahwin dua tambah mertua. Semua tu orang seronok dengar. Jadi insya-Allah pada pagi ini yang penuh dengan barakah Sayyidul Ayyam. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba', kahwinlah mana-mana perempuan kerana empat: li jamaliha, kerana cantiknya kah; li maliha, kerana hartanya kah; wali hasabiha, kerana keturunan kah; dan walidiniha. Akhir sekali kita tengok walidiniha. Rasulullah SAW memesan kepada kita berkahwin yang keempat itu kerana agama. Zafara maksudnya cengkam. Zafara macam cengkaman burung helang dan sebagainya. Cengkamlah, ambillah yang keempat. Taribat yadak, taribat yadak maksud kamu akan selamat bila ambil agama. Jadi apabila ada yang tanya kenapa Rasul sebut harta, cantik, keturunan, kemudian akhir sekali sebut agama. Sebab kebiasaannya yang akhir itulah yang akan manusia pegang, manusia ingat. Biasanya begitu. Jadi dalam pemilih jodoh ini, kahwinlah mana-mana perempuan. Tetapi kita kena rangkumkan dengan ayat Quran, iaitu fankihu ma taba. Kita tak nak sambung masna wasulah sawarubah itu mungkin dalam tajuk apa ni poligami dan sebagainya. Maksudnya kahwinlah juga kata Allah Subhanahu Wa Taala ma taba, iaitu mana-mana perempuan yang baik. So gabungan di antara hadis dan ayat Quran tadi menunjukkan bahawanya tungkah, mana kahwinlah kamu perempuan-perempuan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham begitu. Sama ada baik segi hartanya, cantiknya, keturunan. Tapi dalam pilihan itu ambillah yang mempunyai agama, taribat yadaka, kamu akan sejahtera dan selamat. Kenapa di situ agama? Maka reliknya hubung kait dengan tajuk kita pada pagi ini cukup cantik. Pasangan OKU atau perkahwinan OKU. Orang kelainan upaya, saya tak kelainan upaya, agak setengah tu kurang upaya. Sebenarnya dia lebih upaya daripada kita, kekuatan dia. Jadi dia kelainan upaya, maknanya dia berlainan daripada hak biasa. Jadi bila pilih agama yang datang itu OKU ke, OPU ke, apa benda U ke,
kita tak akan terima kerana yang menjadikan kita pilih dia kerana agamanya. Jadi agama itu termasuklah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kita ingat semula bahawasanya pemilihan jodoh itu kita pilih kerana agama, iaitu kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma kekurangan pada sudut pandangan zahir, dari segi kekurangan apa juga sekalipun tidak akan nampak kerana kehebatan takwanya. Baik, itulah yang paling penting sekali dalam kita memilih pasangan. Tapi sebelum kita nak pergi pada perbincangan kita, Ustaz, adakah mesti kita nak kena pilih pasangan ni yang elok-elok je, yang sihat-sihat je? Kalau sihat, OKU, sihat Alhamdulillah. Sihat besar ke? Sihat besar ke? Sihat tubuh badan. Afiat. Maknanya kalau OKU ni tak boleh kahwin. Kena semestinya dalam ciri-ciri kita nak pilih tu nak kena sihat, ataupun tak kisah OKU pun kita boleh kahwin juga. Okey. Bila kita melihat merujuk kepada hadis Nabi SAW tadi, nak menunjukkan bahawasanya kepentingan agama atau takwa itu dijadikan sebagai kufu yang utama, kata Imam Malik. Kufu yang utama ialah dari segi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu katanya ialah pilih fazbar, genggam, cengkam yang beragama. Maka yang agama itu kalau dia datang OKU kan, kerana upaya mungkin tangannya tak sempurna, kaki tak sempurna, mungkin kebisuan, kepekakan ataupun lain-lain, tetapi oleh kerana takwanya tinggi, maka kita pilih dia. Walaupun ada yang di sana itu lebih sempurna, tetapi yang ini lebih takwa kerana akan menyelamatkan diri kamu, menyejahterakan diri kamu. Jadi OKU dan sebagainya, satu, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak syurga ni. Saya meletakkan mereka ni anak syurga. Bukan semua orang Allah pilih untuk meletakkan anak syurga di bawah jagaan mereka. Tetapi hanya Allah yang Maha tahu, lalu dia memilih mereka yang mampu untuk menjaga anak syurga. Jadi OKU ini kita tengok nanti bagaimana ke-OKU-annya tu. Maksudnya adakah dia terlalu OKU yang menyebabkan dia tak boleh nak jaga diri dia kan. So kalau diri dia tak boleh, mungkin dia pergi kepada hilang akal, mungkin juga segi mental dan sebagainya, maka ketika itu hukumnya ialah raf'ul qalam ataupun taklif tak dikenakan kepada mereka dari segi sembahyangnya, dari segi puasa dan juga segi perkahwinannya. Tetapi pada hakikatnya mereka yang punya anak OKU ini ialah orang yang pilihan Allah untuk jaga anak syurga. Jadi anak-anak syurga di luar sana mungkin sedang menonton pada ketika ini, dia memahami bahawasanya aku tak cukup dari segi sifat begini. Tapi ingatlah bahawasanya kamu adalah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kamu layak untuk dikufukan, disepadankan dengan pasangan kamu. Dan ingatlah, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah Ustaz doakan kepada OKU di luar sana, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian, jangan risau kerana kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada baiknya, ada hikmah di sebalik apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat, kita nak tanya satu soalan Ustaz bersama dengan Nur Dahlia Biru. Apakah hak-hak pasangan OKU dalam Islam dan bagaimana anggota masyarakat untuk menghormati mereka agar mereka tidak merasakan kekurangan dan tidak rasa tersisih? Silakan Ustaz. Daripada Nur Dahlia okey, pasangan itu utama sekali. Masyarakat kita dia melihat kepada kesempurnaan dia. Dia melihat yang lain yang tidak sempurna, maksudnya kurang daripada dia, maraman temeh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW mafhum dia pesan Nabi SAW kepada Abi Zar Al-Ghifari. Wahai Abi Zar, aku pesan kepada kau, pesanan ini kau tak silap ke-6, ialah sekali pesanan. Lihatlah kepada orang yang di atas kamu dari segi ibadat, segi akhirat. Tapi lihatlah ke bawah apabila pada dunia. Maksudnya apabila kita melihat kepada dunia, lihatlah yang di bawah. Yang kurang upayanya di bawah. Upaya mungkin upaya anggota, kurang upaya segi kemiskinan, kurang upaya dari segi apa juga. Maka melihat ke bawah. Apabila kamu telah berkenderaan, lihatlah mereka yang berjalan. Bila kamu berjalan, lihatlah yang mengesok. Yang mengesok, lihatlah yang tak mampu langsung terlentang kerana stroke dan sebagainya. Maksudnya dalam hal dunia, lihatlah ke bawah, jangan pandang ke atas. Jadi masyarakat yang di luar, kalau kita pandang ke atas, kita rasa kita hebat, kita sempurna, kita miliki segala-galanya. Tapi adakah satu kelebihan istimewa, kita miliki benda yang dipinjam? Aiman ada kereta kan? Tapi kereta itu kereta pinjam.
Tak perlu nak berbangga dengan kereta pinjam. Seorang yang jaga tukang jaga parking tu, masuk kereta yang mahal, kereta yang grade A, grade B, grade C, dia tak perlu nak rasa sombong dengan kereta yang ada, kerana semua kereta itu hanya sementara, mungkin 3 jam 4 jam parking kemudian balik. Begitu juga kita, kesempurnaan Allah berikan kepada kita untuk merenung kepada yang Allah berikan ketidaksempurnaan. Maka anggota masyarakat hendaklah menyempurnakan ketidaksempurnaan itu dengan menganggap bahawasanya orang yang memiliki pasangan OKU, mereka lah orang yang terbaik kerana dia menjaga anak syurga, menjaga pasangan syurga dalam hidup mereka. Jadi hak-hak mereka hendaklah kita dahulukan. Sebab itu ada setengah tempat itu diletakkan kenderaan untuk orang OKU dan sebagainya. Maka ketika itu jangan kita mencuri parking, contohlah mencuri parking, kita tengok tak ada bawa masuk lah kot, kita tak tahu kedian akan datang. Maksudnya anggota masyarakat adalah jangan merendahkan kedudukan mereka, kerana mereka ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amat tinggi. Kan dia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak minta untuk dilahirkan dalam keadaan demikian, tapi Allah jadikan. Oleh sana kesempurnaan kita itu, maka kita share kesempurnaan itu dengan mengambil kasih sayang, memandang mulia kepada mereka. Begitu juga dengan pasangan yang memiliki OKU. Anggaplah kamu sedang menanggung amanah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah tanggungkan, Allah pertanggungjawabkan kepada kamu semua. Jadi insya-Allah bila kita tanggung amanah Allah dengan sebaik-baiknya, maka balasan sabar ke atas mereka itu ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi kita nak tahu juga Ustaz, apakah jenis-jenis OKU yang boleh kahwin, yang tak boleh kahwin? Tapi lepas ni kita bicarakan saya. Para penonton nak tahu, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pasangan dapat menenangkan, dapat menenteramkan dalam kehidupan sesebuah perkahwinan bersama dengan pasangan. Namun persoalannya sekarang ini, ada yang diuji dengan pasangannya yang OKU. Dan kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, apakah jenis-jenis pasangan OKU yang boleh kahwin dan juga yang tak boleh kahwin? Dipersilakan Ustaz. Okey, sebenarnya kalau tanya jenis-jenis OKU tu, kita pun susah nak bagi kan. Cumanya kalau kita tengok orang yang kelainan upaya tu, sebagai contoh, kurang segi pendengaran, penglihatan, fizikal, gender juga termasuk mental. Termasuk mental. Bila kita melihat demikian, maka kita merujuk kepada hadis Nabi SAW dalam hadis Raf'ul Qalam, iaitu terangkatnya qalam malaikat. Mana tidak ada taklif ke atas mereka, iaitu anin naim hatta yastaiquzu, daripada seorang yang tidur sehingga dia tu sedar daripada tidur mereka. Kemudian wa anis sabiyyu hatta yablugh, daripada budak sehingga dia balik, dan wa anil majnun hatta yafiq, daripada seorang yang gila sehingga dia hilang daripada kegilaannya. Maka kita kategorikan iaitu yang pesakit mental. Mana yang kurang segi kelainan upaya itu ialah yang sakit mental. Mana sakit mental. Apabila dia sakit mental, maknanya dia tak boleh nak mengurus diri dia, bahkan dia perlu diurus oleh orang lain. Berbanding dengan yang fizikal. Yang fizikal, baru ni saya jumpa satu hamba Allah yang kelainan upaya, lelaki. Saya jumpa, saya tanya dia, kita bukan pandai pun bahasa isyarat kan, bahasa orang yang bisu, tanya, maksudnya dah kahwin. Dua. Dia tanya saya, bad. Maksudnya engkau ustaz satu, aku dua. Maksudnya kelainan upaya itu Allah beri keistimewaan kepada dia. Ada 2 isteri yang jaga dia. Isteri pula yang yang afiat, yang tidak OKU. Maksudnya di sini, mana-mana OKU, kelainan upaya itu dari segi mental, mana-mana yang
pesakit mental, maksudnya mungkin lembam dan sebagainya, boleh dikategorikan sebagai mereka yang tak mampu untuk mengurus diri dan sebagainya, perlu diurus orang lain. Maka ketika itu tidak ada taklif atas mereka. Maka segi perkahwinan juga naklah diambil kira mampu ataupun tidak. Sekiranya dia masuk dalam kategori sakit mental, maka dia tidak perlu untuk berkahwin. Kerana perkahwinan itu sendiri kan ada haram ketikanya, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. So bila dia mental dan sebagainya menyebabkan dia tak mampu untuk mengurus diri, maka ketika itu dia tidak dibenarkan berkahwin, bahkan tidak disunatkan. Kemungkinan besar dia akan dimasukkan ke bawah diharamkan kerana boleh memudaratkan yang lain dan sebagainya, kerana kehilangan mental dan sebagainya. Perlu dijaga, dirawat dan sebagainya sehingga dia pulih. Kadang-kadang on off kan segi penyakitnya. Sawan wallahu alam mungkin masuk, adakah dia sebahagian daripada mental. Tengok kepada kesembuhan dia tu macam mana. Kampung saya ada yang sawan berkahwin. Anak elok, alhamdulillah. Cumanya bila dia tak makan ubat, dia akan penyakitnya datanglah. Maka ketika itu dibenarkan berkahwin kerana dengan adanya perubatan. Tapi sekiranya berubat, dan syaratnya ialah 3 doktor pakar menyatakan bahawasanya dia ni termasuk dalam mental yang berat, maka ketika itu dia tidak dibenarkan untuk berkahwin lah. Ketika itu kerana boleh memudaratkan yang lain. Kalau masih terkawal, rasanya masih terkawal dengan ubat macam dia lah, macam sawan dan sebagainya, maka dia dibenarkan. Okey, baik, kerana ada kawalan. Yang pentingnya ialah mampu untuk mengawal diri dan boleh dikawal. Kalau tak boleh dikawal, seperti gila yang memang dah gila dan sebagainya, maka dia tidak dibenarkan untuk berkahwin. Memudaratkan pula. Memudaratkan. Okey, baik Ustaz. Jadi dalam kita berumah tangga ni, kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Tapi masalahnya sahabat kita nak tanya ni daripada Nurul Hidayah Saifuddin, salahkah andai seorang sebagai seorang OKU tidak melaksanakan fitrah dalam mencari pasangan dan berkahwin kerana sedar akan ketidakupayaannya, tidak layak untuk yang lain? Apa hukumnya? Yang kedua, perlukah seorang itu memberitahu bakal pasangannya tentang ketidakupayaannya? Apakah nasihat Ustaz kepada kami golongan OKU dalam mencari pasangan yang baik? Dipersilakan Ustaz. Kami golongan OKU. Nurul Hidayah ni OKU lah? Tak kot. Tak kot. Mewakili Okey. Baik. Seorang OKU, dia tak berfikir pun untuk berkahwin. Dia sebenarnya tidak menjadi kesalahan. Hatta orang yang sihat sebagainya, ada yang tak kahwin. Imam An-Nawawi pun juga tak kahwin dengan sibuk dengan keilmuannya dan sebagainya. Yang tak naknya ialah an-nikahu sunnati faman raghiba. Kena faham tu. Siapa yang membenci, raghibaan, rughbah benar ialah kalau raghibah ni adalah aku nak, keinginan, kemahuan. Tapi apabila dimasukkan kalimah an itu haraf zarah dan bahasa nahwunya, bahasa Arabnya, dia lil bu'di, untuk menjauhkan. Maksudnya menjauhkan keinginan. Jadi bencilah. Jadi sesiapa yang membenci perkahwinan bukan daripada kalangan umatku. Jadi siapa yang OKU ataupun tidak OKU, tak kahwin, itu soal lain. Tapi jangan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, sekiranya di luar sana OKU, jangan merasakan diri kita itu tersisih. Jangan kita sisihkan. Kita punya kekuatan sebenarnya. Kalau kita tengok berapa ramai yang OKU, yang berkahwin, kita ambil contoh-contoh mereka ni yang berjaya dalam perniagaan, yang berjaya dalam perusahaan, yang berjaya di sektor pengurusan pun ada hatta. Jadi kalau mereka ini boleh berjaya, kenapa tidak kita? Kenapa kita memperkecilkan diri kita yang Allah jadikan secukup sempurna pada pandangan Allah? Pandangan manusia kata kamu ni OKU, tapi pandangan Allah tidak. Manusia yang menamakan. Manusia yang menamakan kamu itu OKU. Sebenarnya Allah tidak menamakan kamu OKU. Kamu sama dengan orang lain pada pandangan Allah. Yang membezakan kita ialah di sini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok rupa paras kamu, kan itu anugerah Allah. Allah tengok rupa paras Aiman. Memang dia dilahirkan dia handsome macam tu. Macam mana kan? Tapi Allah tak pandang. Kau jangan sombong man dengan wajah kau yang handsome. Yang ni abang kau lagi handsome. Abang lah, jangan pakcik tua sangat. Contoh. Allah tak tengok kepada harta yang dia ada 2 biji Alphard, 30 biji kereta mewah, contoh dia. Allah tak tengok. Sebab ada lagi yang lebih mewah, lebih kaya yang Allah berikan. Tapi Allah tengok kepada diri hati kamu. Jadi, OKU di sana sebagai contoh. Sebagai contoh.
Kalau kamu punya hati yang murni, tenang, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu lebih mulia daripada orang yang sempurna seperti kami. Karena yang membezakan kita ialah qulub dan juga amal kamu. Mana amal kamu? Jangan kita sisihkan diri kita daripada masyarakat. Kalau kita memang tak mampu masuk dalam kumpulan yang tak mampu untuk sara diri sendiri, tak mampu untuk melayan diri sendiri, maka ketika itu hukumnya lain. Sekiranya kelainan upaya itu mampu, maka kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenar. Berapa ramai yang sihat walafiat berkahwin dengan mereka yang OKU. Hatta zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri juga berlaku pada Julail bin, yang mana dia termasuk dalam kategori OKU. Segala sifat ketidaksempurnaan manusia ada kepada dia. Dengan pendeknya, dengan hitamnya, dengan rambut kerintingnya. Mana kalau tengok tu, tak ada rasa apa-apa. Macam tengok tiang elektrik. Tapi bagaimana dikahwinkan dengan anak bangsawan, anak gadis dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia memang dia rasa kecil diri. Tapi Rasulullah kata tak. Kamu ada kekuatan. Akhir sekali berkahwin dengan orang yang sihat. Mana sejarah telah membuktikan bahawasanya orang OKU itu jangan menyisihkan diri. Bahkan tunjukkanlah kehebatan kamu, kemuliaan kamu yang kamu ada kepada masyarakat. Supaya mungkin kamu kalau perempuan dilamar oleh lelaki. Dan kalau kita lelaki, kenapa tak boleh kita buat macam Julaibib, melamar anak gadis orang lain? Belum cuba, belum tahu. Belum tahu. Cuba dulu. Tapi tunjuklah sebenarnya kita ni adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Jodoh pertemuan hidup mati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takut Ustaz, kalau cerita pasal kita kelainan upaya, takut nanti kena reject Ustaz. Baik kita selindung. Okey. Yang kelainan upaya tadi yang nampak tangannya tak ada. Tapi tangan kanan tak ada, tangan kiri ada. Tangan kiri dua-dua tak ada. Kaki ada. Berapa banyak dah dokumentari yang kita tengok orang yang kelainan upaya ni membuat anyaman sebagai contoh kan, barang-barang yang orang biasa tak boleh buat, dia boleh buat hanya menggunakan kaki dan juga mulut. Satu cabaran yang besar kepada kita orang yang afiat ini, nak sama dengan mereka. Mana Allah beri kelebihan kepada mereka, kemahiran mereka yang ada kita pertontonkan. Jangan kita rasa aku tak boleh, aku dan yang berkaitan dengan menyembunyikan itu mungkin OKU lain. Maksud OKU yang fizikal ni orang nampak. OKU tak boleh bercakap orang nampak, tak dengar orang nampak, tapi mungkin OKU dalaman yang orang tak nampak. Itu ada OKU juga yang dalaman. Mungkin juga dari segi kemampuan seorang lelaki untuk bersama dengan seorang wanita. Sebagai contoh, adakah perlu dia mengisytiharkan, saya nak kahwin dengan awak tapi saya benda tu in bracket saya tak mampu. Adakah boleh bagi tahu ke? Sebagai contoh. Supaya sebab sihat ini untuk menunjukkan bahawasanya kita mampu untuk berkahwin. Kalau dari segi maknawi ataupun yang tersembunyi tadi, seelok-eloknya bagi tahu. Kalau kata memang tak nak bagi tahu, akhir sekali pasangan boleh menentukan fasakh. Sebab tu Islam ni cukup indah, cukup cantik. Kalaulah seorang lelaki tadi katalah OKU dalaman, dia punya alat kelamin lah, contohlah, minta maaf, alat kelaminnya katalah tak mampu ataupun tidak sempurna seperti orang biasa, mungkin terpotong masa kecil dan sebagainya, wallahu a'lam, kita tak tahu. Dia pun sembunyi. Apabila dia berkahwin, isterinya kata, aku dah tertipu. Maka dia boleh pergi merujuk kepada mahkamah untuk mendaftar untuk memasakh. Mana saya tak. Di antara sebab-sebab boleh fasakh itu di antaranya ialah ketidakmampuan seorang lelaki untuk melayani dan melayari isteri. Jadi isteri boleh. Tapi sekiranya isteri redha tak ada masalah. Saya banyak kes yang masa dalam ATM dulu yang mengadu suami dia tak mampu. Kak redha ataupun tidak? Tak apa, saya redha, alhamdulillah. Maksudnya sebelum tu dia ada anak, kemudian mungkin ada penyakit dan sebagainya, mungkin disebabkan oleh penyakit kencing manis, mungkin kolesterol yang tinggi menyebabkan kelembapan pada alat sulit, kelembapan maksudnya ketidakmampuan. Maka dia layak untuk pergi fasakh sebenarnya, tapi oleh kerana isteri yang solehah dia kata tak apa bang, saya redha dengan apa yang abang ada, sama-sama kita dulu susah dan sebagainya, saya akur. Walaupun isterinya masih muda pada ketika itu, 30-an, tetapi dia redha. Alhamdulillah, itulah solehah. Saya salute perempuan tu. Baru kak, alhamdulillah kak tak ada tuntut apa, tak apa. Saya cukup ada suami yang mendambakan kasih sayang. Sebab tu seorang suami jaga betul-betul hati seorang isteri, kerana suatu hari nanti kita tak tahu, mungkin kita masuk dalam kelainan upaya. Sekarang sihat, kemudian kelainan upaya yang orang yang
tak sepatutnya ada pada kita sebagai seorang lelaki, tapi isteri redha dengan kita. Sebab itu jaga hati dia tinggal keluarga dia, tinggal adik-beradik dia kerana kita. Kenapa kita tak nak jaga dia? Kena tunjuklah kekuatan yang ada pada diri, walaupun kita kelana upaya tak ada tangan sebelah dan sebagainya, kita tunjuk keupayaan diri menyebabkan orang boleh terima kita. Okey, yang perempuan tu boleh terima, Ustaz. Tapi masalah ni kawan kita nak tanya ni, Ruby Abu Bakar menyatakan bagaimana pula menghadapi ibu bapa yang tak merestui perkahwinan anak mereka yang memilih pasangan OKU ni, Ustaz. Okey. Beritahu ibu bapa tu, tolong tonton tanyalah ustaz. Okey. Okey, untuk ibu-ibu, bapa-bapa, kami tahu bagai kita nak kesempurnaan, Kita pun fikir balik, rujuk kepada pesanan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Adakah kita nak melihat kita yang sempurna sahaja tanpa melihat kepada orang lain? Kita punya harta yang banyak, Allah kata keluarkan zakat. Harta kamu aku bagi 100,000, tetapi 25%, 1/40 ada hak orang lain. Jadi kesempurnaan ya Allah sempurna kepada kita. Jangan kita rasa aku sempurna, aku tak nak. Dia tu OKU, tak boleh jadi dalam keluarga aku, takut nanti jadi keturunan, campur aduk semua sekali. Siapa kita? Berapa ramai dah yang sempurna, segala-gala fizikalnya sempurna, apabila Allah cuik sikit je, Allah cuik sikit, berapa ramai yang telah lumpuh. Kita bangun pagi tadi, alhamdulillah mata boleh dibuka. Berapa ramai yang bangun pagi tadi mata tak nampak. Berapa ramai yang bangun pagi tadi tangan tak boleh bergerak. Berapa ramai yang bangun pagi kaki tak boleh menghayun. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita rasa kesombongan dengan ketidaksempurnaan orang lain? Allah lahirkan kita sempurna untuk menyempurnakan orang lain. Kena fikir itu ibu-ibu dan ayah-ayah. Cumanya orang kata, ustaz, tak sekupulah anak saya sempurna, cantik, handsome macam Aiman kan. Yang pasangan dia pula tak sempurna, tangan tak ada, bisu, pekak dan sebagainya. Kerana dalam kepala kita ukur fizikal sahaja yang sekupu. Ambil pandangan Imam Malik, at-taqwa itu, iman itu adalah sebagai sekupu yang sebenar. Bukan hanya fizikal, tapi itu yang sebenar hakikatnya. Sebab itu Nabi SAW kata, pilihlah yang ada agama. Bila kamu nampak agama, kamu takkan nampak kekurangan yang lain. Macam kita dengan kekasih. Kita sayang kepada kekasih kita, tak nampak kekurangan kekasih. Walaupun macam mana datang kat kita bau jengkol dalam mulut dia, bau jering pun, kita tak bau. Jering sedap dah, walau kita tengok pokok jering pun rasa nak terbang. Tetapi oleh kerana dia kekasih kita, melindungi, tak nampak dah keburukan yang lain. Itu kaedah dia. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sekiranya ada anak kita yang sempurna, ingin berpasangan dengan OKU, yang mana OKU itu tidak termasuk dalam kategori yang ganas tadilah, yang tak mampu untuk senegara di setakat tak ada tangan, tak ada kaki dan sebagainya. Apa kurangnya itu disempurnakan oleh anak kita, menjaga syurga ni, menjaga anak syurga. Ini telah besar. Mana Allah beri beban sikit kepada anak kita untuk jaga ahli syurga. Ya Allah, kita jaga ahli syurga, bukankah kita terheret ke syurga sama? Kehidupan kita akan berakhir di sana, bukan di sini. Di sini macam saya datang ke studio ini untuk bersama dengan ibu ayah sekalian. Sekejap lagi saya akan keluar. Saya akan balik ke tempat asal saya, kerja saya dan sebagainya. Maksudnya tak kekal di sini. Aiman pun tak kekal. Dia akan balik untuk urusan lain lagi. Begitu juga urusan dunia. Kalau kita hanya memandang kesempurnaan pada kita, kita tak nampak untuk menyempurnakan yang lain, maka itulah jadinya. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tolong sangat-sangat kita balik semula kepada ajaran agama kita yang melengkapi di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Insya-Allah kita akan selamat. Kesempurnaan ni terletak pada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tapi Ustaz, persoalannya adalah bila kita dah berpasangan ni, kita kena bagi nafkah kepada isteri kita. Dah kita kelainan upaya, macam mana kita nak beri nafkah yang sempurna? Selepas ini kita akan jawab, Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan pasangan OKU. Bila kita sebut tentang berpasangan ni Ustaz, sudah semestinya ia melibatkan pemberian nafkah, ya Ustaz. Tapi nak buat macam mana suami ni kelainan upaya, tak dapatlah nak memberi nafkah dengan sempurna. Mungkin kita nak cerita bab nafkah ni sikit Ustaz. Okey, kalau kita nak cerita nafkah, yang lelaki yang sempurna, ganteng, hebat macam Aiman pun belum tentu lagi dapat bagi nafkah yang sempurna sebenarnya. Sebab benda tu adalah benda yang subjektif. Kesempurnaannya macam mana. Maka Islam menggariskan apa yang dimakan oleh suami, itulah yang akan dimakan oleh isteri. Pakaian persalinan isteri, dua pasang setahun. Semasa perkahwinan dan sebelum perkahwinan, kita kalau OKU ke tak OKU telah merancang, dia dah ada perancangan dia. Sebab itu syarat dia mesti sempurna. Maknanya akal dia tidak orang yang gila, apa tu bodoh dan sebagainya. Walaupun dia OKU, kelainan upaya, tetapi dia mampu sebenarnya. Suami seorang lelaki tadi macam Julaibib, yang so miskin, Julaibib ni miskin. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW memilih seorang gadis daripada anak bangsawan? Bukan dia tak boleh keluarkan nafkah, dia keluarkan nafkah hanya nafkah yang wajib sahaja. Nafkah yang wajib maksudnya persalinan dua, kemudian apa yang dia makan. Kalau dia makan kurma, kurmalah si isteri. Dan sebelum berkahwin pun si isteri dah tahu suaminya ialah orang yang kelainan upaya, kerjanya ialah menyulam bakul sahaja dan sebagainya. Pendapatan mungkin RM20 sehari. Dan dia reda, dia mampu. Dia kata, aku tak apa, tak kisah. Apa yang suami makan, aku makan. Begitulah. Kemudian datang kemudian rasa kebencian. Itu syaitan. Itu syaitan. Dalam orang yang sempurna pun syaitan duk ganggu gugat. Kalau tidak, takkan berlaku perceraian, perbalahan dan sebagainya. Bahkan perceraian setiap tahun akan meningkat dan sebagainya. Kerana tak faham agama, tak ada kesabaran dan sebagainya. Okey, baik. Bagi sang suami yang OKU, kelainan upaya dan sebagainya, jangan kamu rasa kamu ni rendah diri sangat dan sebagainya. Usaha baik-baik. Sebab tu dalam prinsip ini Ustaz suka bawakan, nukilkan pandangan ulama. Dalam apa jua yang kita buat, mesti ada i'tiqad, mesti ada ikhtiar, mesti ada istiqamah. Pegang je ni. Apa-apa jua, sihat ke, OKU ke, ini mesti ada i'tiqad. Apa i'tiqad? Keimanan, kepercayaan kepada al-haq Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia menjadikan pasangan, ada pasangan, kemudian ada zuriat, pasti ada rezeki yang telah ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada. Macam mana sekalipun akan ada. Sebab setiap yang dilahirkan itu pasti akan ada makanannya, ada rezeki yang telah ditentukan oleh Azza wa Jalla. Yang kedua, mesti ada ikhtiar. Jadi OKU di sana, di luar sana, sama ada sihat ataupun tidak sihat, mesti ada ikhtiar untuk hidup. Untuk diri kamu dan juga pasangan. Mesti ada ikhtiar. Jangan malas. Kalau malas, memang tak datanglah. Kalau kita tak datang, maka tak dapatlah kita punya rezeki dan sebagainya. Kerana mesti ada ikhtiar. Dalam ikhtiar itu, yang ketiga kata ulama, kena ada istiqamah. Hari ini kamu tak dapat, mungkin besok. Besok tak dapat, mungkin lusa. Begitulah istiqamah pasti kamu akan dapat. Kerana Allah sangat seronok melihat kamu sentiasa istiqamah, berikhtiar, dan dia akan memastikan kamu akan dapat apa yang nak diberikan. Jadi jangan risau, kalau kita berkahwin, suami itu ataupun penafkah itu ialah OKU, pasti ada jalan penyelesaiannya. Kerana Allah yang menjadikan Allah segala-galanya. Tapi kena ada ikhtiar dan juga kena istiqamah. Jangan malasan, jangan tidak ikhtiar. Jangan mengharapkan semata-mata nafkah daripada ibu dan ayah. Boleh kita minta bantuan sekali-sekala, dan ibu ayah melihat kepada anak yang dia kata, anak aku ni OKU, kalau dia kahwin tak apalah, aku ada sedikit lebihan pencen aku dan sebagainya, aku akan sumbangkan sedikit. Itu masuk dalam bab it'amut ta'am, memberi makan sebahagian daripada jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegang tiga tu, i'tikad betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dan istiqamah. Insya-Allah kita akan dapat
apa yang kita harapkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tapi yang ni sebaliknya pula Ustaz. Pak Suli Romli ni dia nak tanya, bagi suami yang berkahwin dengan isteri yang OKU dan tidak dapat memasak serta menguruskan rumah tangga, adakah tanggungjawab letak di bahu suami? Bagi pasangan OKU yang bercerai, adakah hak penceraian juga boleh dituntut oleh suami atau isteri? Adakah suami pula kena urus rumah tangga ni Ustaz? Okey, asalnya man, kita sebenarnya urus rumah tangga ni kita, bukan isteri. Tapi selepas aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut, maka kita pun delegate power. Kita pun cerdik orang lelaki ni. Okey, mulai saat ini masak-memasak, basuh-membasuh, lampin-melampin, saya serahkan kepada awak. Aduh, senang ya. Dengan kuasa yang ada, saya serahkan kepada awak. Lembut, apa lepas akad nikah. Isteri pun kata, ya bang, saya terima dia bang. Taat kan. Tapi selepas beberapa lama anak dah ramai, dah lampin pun semua dia, masak kari pun dia, apa semua sekali, suami pun buat tak tahu. Buat dono, buat bodoh ya. Itu salah. Tengok kepada pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia tak pernah membebankan isterinya. Kalau kamu sayang Allah dan Rasul, kena ikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayang Allah, cinta Rasul, ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan menyintai kamu. Pasti Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang, semua yang kita lihat itu daripada Allah, semua yang kita dengar itu daripada Allah, semua yang kita hajatkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia, Jadi sebenarnya balik semula kepada hukum asal, iaitu memasak, melampin tahu melampin, menidur, melipat kain, semua itu ialah kita yang punya bang oi. Jadi kalau dapat isteri yang OKU dan sebagainya, dan kita mungkin sempurna ataupun mungkin kita juga OKU, maka bertolong-tolonganlah. Kalau kita sempurna, lagilah kita ke dapur dan sebagainya. Sebab dia, masa nak ambil dia dulu pun, nak jadikan pasangan pun, kita tahu dah dia ni makan nasi bungkus je biasa kan, tak pernah masak. Jadi bila dah kahwin, kenapa kamu paksa dia nak masak dan sebagainya, sebagai contoh. Jadi suami yang baik, sempurna ataupun OKU kamu, maka balik semula kepada ajaran yang mula-mula dulu, iaitu segala beban itu ialah kita yang laksanakan. Isteri ialah untuk jaga kita dan jaga zuriat-zuriat kita. Soalan yang kedua yang kedua Ustaz, berkaitan dengan bercerai ni Ustaz. Kalau orang kata, kita rasa macam alai, terbebannya lah nak jaga awak ni, dah lah awak tak boleh bergerak sebagainya, saya nak pergi kerja. Jadi bagaimana hak bercerai itu dan juga hak sepencarian itu sendiri Ustaz? Selepas akad nikah sahaja, OKU ke, OKA ke apa benda ke, sang isteri maka dikira mendapat harta sepencarian. Sepencarian, walaupun dia tak kerja, kita sihat. Isteri kita kerja, isteri tak kerja, dia duduk kat rumah. Dia hanya menjaga rumah, menjaga harta-harta kita. Kalau isteri itu tidak solehah, dia boleh jual mana harta kita. Ada orang yang petang-petang lalu ni, besi lama, surat khabar lama. Dia boleh jual kasut kita. Dia boleh jual barang rumah kalau dia nak jual. Tapi oleh kerana dia jaga amanah kita, maka kerana jaga amanah itulah dia sebagai petugas kepada kita, maka dia hak sepencariannya ada. Begitu juga pasangan OKU. Walaupun dia tak dapat buat apa-apa, mungkin kita yang pergi kerja, maka kita tak dapat ke? Dapat. Kalau dia nak jual, walaupun dia OKU, dia panggil lah. Dia tunjuk, katalah dia OKU bisu, contoh kebisuan. Mana, mari sini, ambil ni, bayar. Dia timbang besi lah contoh kan, besi ataupun kasut. 300. Dapat je 300. Suami balik tanya, mana kasut, mana ni? Orang curi buat lagi. Contohlah, minta maaf kalau salah. Siapa yang penterjemah bahasa isyarat tu kalau salah. Maksudnya, dia menjaga hak suami itu di rumah walaupun dalam keadaan OKU, bahkan sepatutnya kita tambah lagi. Kalau sepencarian itu dapat 500,000, bagi dia 800,000. Sebab dalam keadaan dia payah pun dia tolong jaga harta kita. Apatah lagi yang keadaan mudah. Jadi yang payah ni kita tambah patutnya. Jadi orang yang OKU, dia hak untuk dapat harta sepencarian, insya-Allah. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Nik Kamarudin bin Nik Yuno. OKU pertama ke ni? Bukan. Ni Ustaz dia. Saya tak OKU lah pasal saya dah pernah jumpa dengan Ustaz. Kawan saya kan. Ya, Abang Umar, silakan. Ya. Jadi soalan saya begini, Fuad. Ni doktor ni Ustaz. Kadang-kadang ialah orang yang kelainan upaya ni dia biasanya pasangan dia orang yang kelainan upaya lah juga. Jarang lah Ustaz kalau dapat seorang yang sempurna ni pasangannya tu kelainan upaya. Jadi soalan saya Ustaz, golongan yang pasangan yang sama-sama OKU ni, apakah mereka ini sama seperti kita juga di sisi agama ataupun bagaimana pandangan di segi agama kita dan Ustaz sendirilah. Pasangan yang kadang-kadang tak ada punya zuriat. Kerana kadang-kadang zuriatnya itu sempurna dan sebagainya. Apakah mereka ini juga golongan surga juga tu Ustaz? Kepada pasangan sesama OKU ni Ustaz. Itu yang dekat. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beza tak Ustaz? Tapi kita cerita lepas ni. InsyaAllah. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini dengan penuh kesempurnaan dan penuh hikmah yang Allah berikan di sebalik kejadian seorang manusia. Dan perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pasangan OKU, dan kita ada pemanggil yang bersama dengan kita, iaitu special kita bawakan kepada anda, Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dai dan terus Tanyalah Ustaz. Saya Nuri Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Ustaz tadi saya memang seorang OKU. Kerana mempunyai penyakit sawai. Okay, silakan. So atau macam bagaimana cara saya nak menghadapi masyarakat ini yang kata tak layak untuk berkahwin, dan mungkin lepas mungkin kalau saya berjodoh lepas ini, apakah tanggungjawab saya untuk mengekalkan perkahwinan ini? Mungkin nasihat Ustaz kepada saya lah. Okey, itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Okey, silakan Ustaz. Okey, soalan daripada Tuan Haji Umar tadi. Okey, maknanya kalau kita nak relatekan dengan Tuan Haji Umar ni Ustaz, yang mana macam mana kita nak lihatkan perbezaan di antara orang yang OKU ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, Tuan Haji Umar jangan terasa tu. Orang call utama OKU. Tuan Haji Umar yang selalu orang panggil sebagai tegar, pemanggil caller tegar kita, yang kita telah datang ke rumah dia lama dah, 2-3 tahun dulu kan. Alhamdulillah. Baik, Allah yang menjadikan segalanya baik dan buruk daripada Allah. Jangan kita kata yang baik daripada Allah, yang buruk. Tak, Allah jadikan dua-dua, baik dan buruk. Ya ke? Ya. Allah jadikan macam kita di rumah kita ada pisau. Pisau tu untuk ibu, ayah yang untuk buat potongan daging dan sebagainya. Tapi untuk anak tak boleh. Tapi dia kena ada. Sebab itu baik dan buruk tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah redha tak? Tak. Allah tak redha kalau kamu buat keburukan. Begitu. Jadi bila Allah yang menjadikan segala makhluknya, pasti ada hikmah di sebalik yang Allah jadikan. Kita pegang yang tu, pasti akan ada hikmah. Tak ada Allah jadikan sia-sia. Kerana apa? Allah jadikan dah, Allah pilih dah keluarga mana yang Allah nak letak OKU ni. Sebab Allah yakin dengan ada OKU ini boleh mengeratkan hubungan silaturahim, boleh menjadikan kamu seorang yang bertanggungjawab, boleh jadikan kamu seorang yang penyabar. Sebab orang OKU, saya sendiri ada keluarga saya OKU, anak saudara saya sendiri OKU. Tengok ibunya penyabar, bapaknya penyabar, adik-beradiknya mau kena sabar dengan kerenahnya. Satu hari ni, luar sikit keluarga, ibu ayah kerja, dia duduk kat rumah seorang-seorang. Masa tu dia belasan tahun, perempuan. Dia ambil kunci kereta, dia tak tahu macam mana dia cerdik kebijaksanaan. Dia start kereta, dia reverse kereta, rumah berkunci, pagar kunci sebab dia takut keluar. Dia ribah, dia langgar ni pagar kereta. Maksudnya
OKU ni nak mengajar kita, saya sebagai bapa saudara, anak saudaranya macam ni, mak ayah, saya tengok pilihan Allah. Bila Allah yang memilih dia, maka tak ada kekurangan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi yang tidak ada taklif. Yang tak ada taklif, yang ada taklif, dia sama dengan orang biasa. Contoh, seorang yang OKU kelainan upaya ialah tangannya tak ada, tapi segi auratnya tetap kena jaga. Kita kena jaga. Kerana nafsu manusia, dia tak kira orang tu OKU tak OKU. Dia tak kira. Dia akan bernafsu dan sebagainya. Sebab itu, walaupun OKU, tetap dia kena jaga aurat. Kalau dia mampu untuk bersolat kerana sempurna akalnya, maka dia tetap kena bersolat. Kena. Hubungan di antara, kalau dia berkahwin, hubungan suami isteri, hubungan dengan mertua, semua dia kena jaga. Cumanya, kekhilafan dia itu kita kena ambil kira balik semula kepada hadis raf'ul qalam tadi. Mungkin dia banyak terlupa, mungkin dia tersilap banyak sebab dia kelainan upaya. Mungkin apa yang dia buat tak sama apa yang kita hendak. Sebab tu kita hendaklah mendidik masyarakat, dan juga yang ada keluarga OKU ni, kalau kita nak berbesan, maka kita kena belajar. Suami yang sihat kena belajar bahasa-bahasa OKU, bagaimana berinteraksi dengan OKU, dan OKU pula hendaklah memahami apa yang dilakukan oleh mertua, oleh suaminya dan sebagainya, supaya tidak timbul jurang yang terlalu jauh. Dan yang sihat yang Allah berikan, kesihatan dan sebagainya, hendaklah menerima segala kekurangan yang ada pada menantu dan sebagainya. Bagi Hidayah tadi kan, Hidayah sekiranya kata dia sawan kan, sekiranya berkahwin, orang kata tak boleh kahwin. Itu pandangan masyarakat kata tak boleh kahwin, tapi Allah kata nak kahwin. Kalau Allah dah tentukan, dah tulis di Lauh Mahfuz, takdir mubramnya ialah Hidayah ini akan berkahwin dengan seorang doktor, seorang profesor. Tak mustahil. Masya-Allah. Tak mustahil. Kan itu ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin. Jadi kenapa kita nak rasa gusar dan risau? Tapi kita naklah belajar. Aku ni sawan. Sawan ada ubat tak ada ubat? Ada ubat dia. Maka jangan lupalah ubat tu. Orang yang sihat pun Allah bagi OKU kemudian, macam Mas sebut dia, ada yang kena kecil manis kemudian, ada yang kena kolesterol, ada yang darah tinggi. Itu OKU juga. Kemungkinan besar dia akan terpotong kaki jadi OKU juga. Sebelum ni elok, penglihatan elok, akhir sekali dia kecil manis yang tinggi menyebabkan mata jadi buta dan sebagainya. Mungkin juga pemanggil kita sebelum ni, Tuan Haji Zainal sebagai contoh. Tuan Zainal mungkin ada bersama dengan kita. Dia satu OKU sekarang ni. Tapi alhamdulillah jiwanya kental dan sebagainya. Maksudnya apabila yang paling payah sekali nak terima ialah apabila kita ni sihat macam sekarang, tiba-tiba di OKU-kan kemudian. Wah, macam mana nak terima hakikat tu? Macam Hidayah tadi mungkin daripada lahir, mungkin sawannya kemudian. Jadi tengok macam tu. Sekiranya ada ubat, teruskan dengan perubatan, dan kelayakan untuk kamu berkahwin, sekiranya persen untuk sihat ataupun dalam keadaan segar. Itu sebab saya kenal orang yang sawan ni, satu ketika naik atas pokok, dia terlupa makan ubat, tiba-tiba berbuih mulut dia tu. Cepat-cepat kita pergi pegang kelambu kat bawah, takut dia jatuh sebab dia terlupa makan ubat. Sebab itu yang sawan tadi, maksudnya Hidayah kalau ada penyakit tersebut, maka berubat dan teruskan berubat. Kelayakan untuk berkahwin bukan kita bukan masyarakat kata tak boleh, tak. Jodoh pertemuan Allah yang tentukan. Tinggal lagi berusaha dengan baik-baik, menunjukkan kita ni baik, seorang yang solehah, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Hidayah sekiranya tak dapat kahwin, tak dapat kahwin dengan siapa-siapa juga sekalipun, ingatlah bahawasanya kamu dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu inginkan pasangan, pasti akan ada pasangan. Kalau kamu tidak ada pasangan sekalipun, kamu tetap akan menikmati nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pedulikan apa yang orang kata, betul Ustaz sebab yang paling penting adalah ketakwaan kita di sisi Allah SWT. Tapi bila sebut tentang pasangan ni, pasti kita akan letakkan tanggungjawab itu paling besar dalam berpasangan ni, betul Ustaz? Ya. Jadi sahabat kita ada satu soalan, sejauh mana kemampuan mereka untuk menunaikan tanggungjawab ke atas pasangan dan anak-anak? Justru adakah perlu bantuan ikhlas daripada keluarga kedua-dua belah pihak? Jika bantuan dihulurkan, kadar bagaimanakah hadnya? Rahimah Okey, cantik, soalan yang cukup baik. Ini ialah cakna daripada keluarga lah. Hatta kalau yang kahwin itu sihat sekalipun, sempurna segala-galanya, tidak OKU sebagainya, sekiranya mereka memerlukan bantuan, perlu dibantu. Sebab macam anak yang baru nak bertaktih,
baru nak mula berjalan. Maka perlu sokongan dan bantuan untuk dia meneruskan perjalanan. Begitu juga dalam pasangan kehidupan, dia sempurna ataupun dia OKU, itu bukan soalnya. Sekiranya mereka memerlukan bantuan, bantu dia. Tapi tahap mana, kadar mana yang boleh kita bantu, kadar mana yang maksudnya kadar yang memang mustahak dia. Contoh, kita pergi ke rumahnya, tak ada beras pun, tak ada. Kalau orang beras tak ada, kalau kita masuk dalam asnah yang 8 pun dia layak untuk terima zakat. Terima zakat. Maka lebih-lebih utamalah kita dahulukan mereka untuk kita berikan sedekah ataupun hadiah kepada mereka. Jadi keprihatinan ibu bapa tetap masih ada kerana dia kelainan upaya, maka dua-dua belah pihak, sebelah mertua, sebelah ibunya sendiri, maka hendaklah melihat anak-anak mereka sebelum dilepaskan mereka. Kita biarkan mereka berdikari. Ikhtiar tadi kena ada tadi. Bagi sokongan kat dia, engkau kemahiran apa yang kau dapat. Tengok orang-orang yang berjaya, tak kira lah mak Saleh ke mak Melayu ke, tengok yang berjaya macam mana dia boleh berjaya. Wish, dia OKU kaki tak ada tangan dia, ataupun kat tangan tak ada kaki dia. Saya ingat saya masa kecil tu ada satu orang panggil Poksu Bisu. Poksu panggil, bagi anak bossu daripada keluarga. Dia bisu, kemudian dia kerdil. Dan saya ingat saya dia satu lagi tu, dia naik motor, dia lompat tu. Tu lompat atas motor. Tapi ada gear istimewa lah, nak tekan kan, ada tak pakai ni. Dia pergi kerja tu. Dia kerja dengan syarikat dan dia jadi penyelia utama masa tu. Masa tu tahun 79, 80 dia jadi penyelia utama dah. Tapi dia OKU, tak ada cakap. Tapi saya boleh berinteraksi dengan dia dengan bahasa dia tu, dia bertunjuk. Dia ajak saya makan. Saya kecil ikut tengok dia, seronok tengok dia. Dia marah tu. Akhirnya kita pergi kat dia. Akhirnya kita rapat dengan dia. Kadang-kadang saya nak membonceng motor dia tu. Dan dia OKU, kita naik ke belakang. Maksudnya dia menunjukkan kehebatan dia, kekuatan dia. Dia tak pernah rasa semalu dengan apa yang dia tu. Akhir sekali saya terlupa dia kahwin ataupun tidak. Saya rasa dia kahwin. Tapi tak dapat anak. Tak ada zuriat. Kita duk fikir kahwin macam mana ni, dah lah pendek, bisu pula, kita duk fikir logik kita. Tapi Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia kekuatan dan sebagainya. Maka begitu juga yang lain di luar sana. Kita bantu dia kadar mengikut kemampuan yang wajib. Kalau kita pun sendiri tak mampu, kita minta bantuan orang lain pula. Baitul Mal kita ada, banyak lagi lah orang-orang yang tentu dermawan, jutawan kita memang pasti akan membantu. Tapi bukan kita mengharapkan bantuan tu. Kita memberikan, bukan berikan, tapi kita beri pukat kat dia, beri jala supaya dia menjala lebih banyak. Kalau kita bagi ikan kat dia, hanya hari tu dia makan ikan. Tapi kita bagi jala, bagi pukat supaya dia boleh berdikari ke hadapan. Itu kaedahnya. Jadi semua anggota masyarakat, ibu bapa, prihatin kepada ahli syurga ini, insya-Allah Allah akan prihatin untuk memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita dah tamat dah di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9 Ustaz. Para penonton terus setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam perbincangan topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan pasangan OKU. Jadi bila kita sebut OKU ni, kita teringat tentang anak-anak autism, Ustaz. Sahabat kita nak tanya satu soalan, bagaimana jika anak autism nak kahwin? Jika berkahwin akan datangkan masalah pada pasangan. Bagaimanakah cara nak menguruskan kerana sebahagiannya ada nafsu macam remaja lain? Apakah jalan penyelesaiannya? Daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sambung lagi dalam pasangan OKU ya. Kita masuk juga autism. Autism tu sakit apa? Autism ni dia macam on off sikit lah. Maknanya ada yang disorder dan bagi ikut kategori dia lah. Rujuk balik hadis yang kita sebut tadi, Raf'ul Qalam tadi. Sekiranya dia off tu banyak sangat lah. Maknanya tak ada harapan lah untuk dia mandi sendiri pun tak boleh. Mungkin kelembapan dari segi sosial, komunikasi, pemikiran dan sebagainya. Maksudnya dia banyak off. Banyak yang
tak boleh, tak mampu untuk kontrol dan sebagainya, maka ketika itu untuk berkahwin. Dia ada nafsu, seperti orang normal biasa. Maka ibu dan ayah yang ada autism tadi, anak yang autistik apa bang yang ada tadi, hendaklah menyatakan kepada pasangannya bahawasanya anaknya ialah autism, dia banyak on atau banyak off, sakitnya gini, ubatnya begini dan sebagainya. Maka sekiranya kufu dia, sepadan dia, tak dia kata, oh tak apa pakcik, makcik dan sebagainya, saya terima seadanya, saya pun kerja di hospital, saya tahulah penyakit autism ni begini-begini. Maka ketika itu tidak timbul isu ada masalahnya. Kecuali memang pasangan tak boleh nak terima, maka kita pun tak boleh nak memaksa dan sebagainya. Cumanya sekiranya ada anak yang autistik ini, adalah kita jaga dengan sebaik-baik jagaan macam OKU yang lain. Maknanya kalau dia punya nafsu macam biasa juga, keinginan untuk berkahwin macam orang biasa juga, maka alaikum bisyam, hendaklah kamu sentiasa berpuasa, kerana dengan puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berpuasa itu akan melemahkan nafsu syahwat manusia. Maka pada ketika itu bolehlah kita mengajar dia dengan mengawal hawa nafsunya dengan berpuasa, dengan berlaparan dan sebagainya. Jangan sampai pergi macam kita buat kucing. Kucing kan kalau nampak beranak banyak atau kencing merata, kita akan kasih dia. Maka jangan sampai satu peringkat kita mengkhianati akan naluri semula jadi. Sebab ada yang macam tu, ada saya ingat dulu, dia kasih, kata kasih ya laki kau, sebab laki kau ni memang mata keranjang, kuat sangat nafsu dan sebagainya, terpaksa kasih pun bagi ubat sehingga orang tu jadi mati pucuk dan sebagainya. Itu satu kezaliman sebenarnya. Ada berlaku nak segi khianat mungkin dan sebagainya. Sebab kalau kita autism sekalipun, mungkin suatu hari nanti bila dia dah mungkin pulih dengan perubatan ataupun mengurangkan kadar dia punya mental dia tu, boleh jadi dia boleh berkahwin dengan orang yang sanggup untuk menjaganya, insya-Allah. Itu kira okey lagi lah Ustaz. Berbanding dengan keadaan bila mana suaminya langsung tak boleh bergerak ni Ustaz, lumpuh ni. Sahabat kita ada satu soalan cukup menarik daripada Mazni Hasan, adakah batal wuduk suami jika seorang isteri yang mewudukkan suaminya yang lumpuh untuk tunaikan solat jika anak mereka tiada di rumah berkenaan? Mungkinkah ada kelonggaran dalam situasi begini Ustaz? Okey, cantik bila sebut ni dia jaga suami dia, seorang kawan saya baru saja bulan lepas meninggal setelah 5 tahun lumpuh, 5 tahun dijaga oleh isteri. Namanya sama. Dan saya datang dengan wife saya dan juga AJK kebajikan ke rumahnya boleh kata seminggu sekali untuk memberi motivasi kekuatan kepada isteri. Kepada suami dah terlantar, lumpuh. Saya berkata macam tadi, macam soalan macam mana nak mewudukkan dia. Tapi yang ni dia tak sedar langsung. Dia orang yang stroke sebenarnya. Kalau dia tak ada dah daya ingatan dia, maka dia tak perlu lagi sembahyang, dia tak perlu lagi dah, sebab dia tak ada ingatan dah. Tak ada ingatan. Maka orang raful qalam tadi daripada orang yang gila sehingga dia sedar. Jadi kalau dia stroke dan sebagainya, dia tak tahu dah apa yang nak buat, maka ketika itu tidak ada taklif lagi, tidak ada beban untuk dia untuk syariat dan sebagainya. Jadi dalam hal ini mungkin Puan Mazni ini bertanya, sekiranya suaminya itu mungkin lumpuh tangan, stroke, tetapi akal masih sempurna dan sebagainya, maka nak wuduk itu pertama kita ikut mazhab dulu. Kita ambil mazhab kita Asy-Syafi'i. Mazhab kita Asy-Syafi'i, mana-mana sentuhan dengan sengaja maka membatalkan. Jadi dalam kes ini adakah batal? Maka jawapannya batal, tetap batal. Batal dulu. Bagaimana nak ambil dia? Bagaimana nak ambil? Saya pernah berada di hospital 7 hari buta. 7 hari saya pernah buta. Tak nampak dunia, tak nampak apa, menangis saya kerana mata saya pecah belah kanan kerana bulu tangkis kena semeh. Pecah mata ni. Dia punya sprinkler dia tak berfungsi. Mana cahaya masuk ikut cahaya. Tak boleh nak, kan biasa mengucup, tak boleh. Dia dah putus. Tak apalah, hari pertama, hari kedua, so saya nak sembahyang macam mana? Sebab akal saya sempurna. Bukti dia, saya lapar, saya minta makan. Mesti lapar nak makan. Maknanya saya ada akal yang sempurna. Lalu isteri datang untuk mewudukkan saya. Kata gini, awak wudukkan saya, kalau tak ada air, awak tayamum kat dinding, tolong tayamumkan saya, tapi awak beralaskan dengan sarung tangan. Okey. Puan Mazni beralaskan dengan sarung tangan.
Maksudnya kita tepuk, kalau tayamum lah, tepuk ke dinding, sapu ke muka, tepuk ke dinding, sapu tangan kanan dan juga kiri, hingga ke siku lah. Kalau berwuduk pun sama, ambil glove, plastik dan sebagainya. Kalau kita wudukkan dia, ambil yang wajib saja, iaitu niat, kemudian basuh muka. Basuh muka itu kita ambil sekali je, jangan sampai 3 kali. Sebab dalam keadaan terdesak ni kita buat kecil sikit je, tapi lulus. Sekali, kemudian basuh tangan siku sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Ikut tertib dia, sempurna. Itu bersarung. Sekiranya katalah sarung tak ada apa, tak ada pun nak buat macam mana? Okey, maka pada ketika itu belajarlah sikit, panggil ustazah ataupun guru agama, macam mana saya nak talfik kepada mazhab yang lain yang bersentuhan di antara suami dan isteri tidak batal, seumpama Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Ketika itu seumpama kita pergi buat haji ataupun umrah, bertawaf, bersentuh lelaki dengan perempuan, kita terpaksa talfik kepada mazhab lain ataupun bersentuhan dalam mazhab Syafi'i secara tidak sengaja. Orang yang melanggar kita ataupun tersentuh. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i tapi Syafi'iyah. Syafi'iyah ini bermaksud imam-imam yang ada dalam mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan sebagainya. Itu contoh dia. Tapi yang lebih clear lagi, belajarlah dalam mazhab yang lain supaya kita dapat mentayamum ataupun mewudukkan suami dengan baik. Tahniah dan syabas kepada Puan Mazni kerana Allah beri kesabaran, dan nikmat kesabaran itu tidak lain, tidak bukanlah syurga. Innallaha ma'as-sabirin. Amin, 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 amin. Tapi Ustaz, sebagai ibu dan ayah ni kan, bila ada anak OKU ni, benda yang paling risau nanti macam manalah anak aku nak kahwin. Jadi Jura Azli ni, dia satu soalan yang sangat menarik ni. Kasih ibu bapa terhadap anaknya, sanggup berbuat apa saja demi melihat anaknya itu bahagia. Bolehkah seorang ibu bapa itu menawarkan sesuatu ganjaran kepada bakal isteri ataupun bakal suami untuk dijadikan pasangan hidup istimewa ini? Kalau kau kahwin dengan anak aku bagi kau satu rumah banglo dan satu kereta. Yang paling penting, kau jaga anak OKU aku ni elok-elok. Boleh ke macam tu, Ustaz? Okey. Balik kepada innamal a'malum bin niat. Segala amal itu ialah bermula dengan niat. Wahai ibu yang baik, mana nak tengok kebahagiaan dan sebagainya, tapi mungkin tak ada orang yang nak kahwin dengan anak sebab OKU, lalu dia offer. Kita bagi tahu ikhlas, ikhlas. Wahai yang nak jadi menantuku, anak aku ni istimewa, anak aku ni macam inilah keadaannya. Kau seperti yang kau tengok, dia tak ada tangan, mungkin bisu, pekak dan sebagainya. Kalau ini saya tawarkan hadiah yang istimewa apabila kamu berkahwin dengan dia, sebab dia anak tunggal. Contohnya anak tunggal lah, segala kekayaan duduk di dia. Jadi bila kamu kahwin dengan dia, offer, tawaran, kamu akan dapat begini-begini. Maka bergantunglah kepada niat kita. Niat kita. Maksudnya niat yang nak menerima dan niat yang memberi. Sebab itu dalam bab mahar kahwin, mas kahwin ini, ringankan qalilul mahar, kathirul barakah. Sikitnya mahar, besarnya barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab beban dosa yang ditanggung oleh ibu bapa telah transfer kepada menantu. Kenapa kita nak bayar mahal-mahal, suruh bayar mahal, sedangkan dia akan menanggung dosa? Macam kes tadi juga ni. Yang ni dia offerkan sebab dia nak pindahkan tanggungjawab itu kepada sang bertanggungjawab lah, sang pasangan tadi. Mungkin boleh jadi segala urusan perkahwinan dengan mas kahwin semua dia bagi hadiah. Sebab untuk menjaga anak dia. Sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan dan satu dosa, sebab kita offer dengan clearnya, tolong jaga, kita bagi tolong jaga, dengan sebab kamu jaga, sanggup untuk jaga anak aku dengan sebaik-baik seperti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku hadiahkan satu syarikat contohnya, Ustaz. Untuk syarikat untuk dijaga dan sebagainya. Maka kita terima dengan seadanya, tetapi jangan lupa tanggungjawab, kerana itu amanah. Kita ambil untuk jaga amanah OKU tersebut, tiba-tiba kita ambil dia dan ambil syarikat. Bila dah dapat syarikat, dapat habuan, kita abaikan. Maka kamu telah melanggar satu perintah, iaitu perjanjian untuk kamu menjaga hak sesama insan. Mana kamu akan berdosa. Sebab itu balik semula kepada agama. Balik semula kepada agama. Walaupun tak tawarkan apa-apa, mungkin ada yang nak, tapi kalau ditawarkan lebih-lebih lagi lah
Orang yang rasa dengan harta berkenaan. Terserahlah kepada niat kita sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Allah redha dan sebagainya. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika dan kita nak kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Di sebalik kekurangan yang ada pada diri seseorang, pasti banyak lagi kelebihan yang ada pada dirinya. Tapi bagaimana kita nak menerima kekurangan itu sebagai membuktikan kelebihan yang ada pada diri kita. Mungkin isteri kita kurang kat situ Ustaz, tapi dekat situlah terselahnya kehebatan pada diri suami. Boleh jadi begitu Ustaz ya? Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita ada sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan. Nur Hayati Ismail. Soalannya, apakah panduan buat pasangan OKU ini supaya pandai bawa diri dalam keluarga mertua masing-masing dan di dalam masyarakat? Okey, Kak Ayat ni selalu bukan pengkola dia. Kadang-kadang call, kadang-kadang ada juga ada pengkola. Okey Kak Ayat, baik. Panduan untuk yang OKU lah, yang kita ambil yang tidak OKU pun sama je. Nak menjaga hati mertua ni bukan senang. Jaga orang tua, mana ni mertua, maka mana mermuda. Nah, sebab dia orang yang baru dalam kehidupan kita, bukan macam ibu kita rasa. Tapi ingat, mertua tarafnya seperti ibu bapa kita. Ya. Sama ada kita di luar sana OKU ke tak OKU, mertua sama taraf dengan ibu dan ayah kita. Buktinya, air sembahyang tidak batal, wuduk tak batal dengan mereka. Hatta kalau terpisah sekalipun kita dengan pasangan, dia tetap juga tidak batal air sembahyangnya dengan kita. Mulianya mertua. Oleh kerana mulia dia, maka setiap menantu hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jaga hati. Menjaga hati mertua dengan sebaik-baiknya. Kalaulah dia katalah belah negeri, belah saya Kelantan kan, suka masakan yang agak-agak manis. Ya. Kalau menantu itu sebuah negeri yang agak-agak podah, maka jaga-jagalah kan. Tolong jaga-jaga macam mana menjaga hati seorang yang tua, seorang yang dewasa, kerana orang yang dewasa ataupun orang yang berumur lah, hatinya dah sudah nipis. Hatinya sudah nipis, cepat terasa. Maka pasangan ataupun menantu yang ada tu hendak jaga sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, kita kena fahamlah dia tu apa kemahuan. Kadang-kadang dia suka beletih kan. Ada mak mertua yang suka beletih, apalah ini pinggan pun tak basuh, tidur pun apa. Anggaplah letiran itu sebagai lecture kat universiti kita dulu. Kat sekolah dia nak membaikkan kita. Terima seadanya. Yang kedua, itu dari segi dia, kita sendiri sebagai menantu, sebagai anak menantu dan sebagainya, kita buat yang terbaik sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW. Jangan malas. Makan pun suruh mertua basuh, marahlah mertua. Balik sekali-sekala nak siang ikan pun malas. Ada, saya dah jumpa dah, malas. Dia tahunya dia susu anak dia, kemudian masak untuk anak dia je. Yang lain tak ambil ke. No, bila kita balik sekali-sekala dan sebagainya, yang kita tak duduk dengan ibu mertua dan sebagainya, buatlah sebaik-baiknya, masak apa yang dia suka, akhlak kita, muamalat kita, komunikasi kita dan sebagainya. Maka kalau kita OKU pula nya, begitu juga halnya. Buat yang terbaik, ikut apa yang diajar oleh agama kita, insya-Allah ibu mertua akan menerima kita sebaiknya. Dan yang ketiga, pastinya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan sebaik, ya Allah, lembutkanlah hati ibu mertua aku, ya Allah. Jangan sebut bisukan mulutnya, suka membebel. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah bebelannya itu sebagai mutiara-mutiara dalam kehidupan aku, ya Allah. Sihatkanlah dia, berikanlah pemikiran yang sempurna kepadanya, ya Allah. Doakan yang terbaik untuk dia, insya-Allah. Bila kita doakan yang terbaik untuk dia, pasti ada orang lain yang akan mendoakan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Biasanya orang OKU ni dia sensitif sikit lah Ustaz. Biasanya. Sahabat kita ni ada satu soalan, Saziatul Siddiq, bagaimana untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga agar berkekalan jika salah satu pasangan OKU itu sentiasa bersikap sensitif atas faktor sekeliling dan kekurangan dirinya, Ustaz? Okey. Ingat baik semula kepada tak kira pasangan ataupun dirinya adalah OKU kerana upaya, ingatlah itu ialah anugerah terindah yang Allah anugerahkan kepada kita. Namanya istimewa. Orang lain tak ada. Tapi Allah berikan kepada kita. Pandangan masyarakat itu pandangan masyarakat. Sekarang kita nak tengok pandangan Allah atau pandangan masyarakat.
Kalau kita menganggap pandangan masyarakat lebih besar, maka kita akan terhina. Tapi kalau kita menganggap pandangan Allah itu yang lebih baik, maka kita akan termulia di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya. Jadi kita anggap kita ini adalah termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa didampingi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan redha dengan apa yang Allah telah jadual aturkan kepada kita, maka kita adalah sesempurna manusia kerana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad karramna bani Adam. Tak disebut situ OKU ataupun tidak, tapi aku muliakan segala anak Adam. Maka kita adalah orang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan manusia kita siniskan sebelah. Karena kamu juga adalah manusia dijadikan oleh Allah. Kalau kamu hina sangat kejadian Allah, kamu bukan menghina aku, kamu menghina Allah. Sebab yang mencipta aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak minta dilahirkan dalam keadaan begini, tapi aku dilahirkan, dicipta oleh Allah Al-Haq yang sebenar. Kalau kita pegang yang tu, insya-Allah etikat kita kuat, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Kerana la fadla baina arabiyyin wala a'jamiyyin wala abyadin ala aswad illa bertakwa. Tak ada bezanya di antara orang Arab dengan orang tidak Arab. Tidak ada bezanya orang kulit putih dengan kulit hitam. Terjemahnya, tidak ada bezanya di antara orang OKU yang tidak OKU illa bertakwa, melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau OKU pun dia bertakwa kepada Allah, dia lebih mulia daripada mereka yang sempurna jasad zahir fizikal tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ungkapan cinta itu buta lah Ustaz. Sahabat kita ni ada satu soalan menarik. Di sebalik ungkapan cinta itu buta, cinta tak kenal siapa, apakah ganjaran bagi seorang yang normal memilih OKU sebagai teman hidup? Setiap kebaikan dan pengorbanan pasti ada ganjarannya. Silakan Ustaz. Okey. Kalau kita beri nafkah kepada yang sempurna pun ganjarannya adalah syurga, apatah lagi kita menjaga hak OKU ini, ganjarannya pasti lebih tinggi lagi. Maksudnya kita diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ganjaran syurga sebab kita menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar dengan dia dan balasan sabar itu ialah syurga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apa lagi yang kita nak? Sabar dalam ketaatan, sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika menahan diri pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang sabar sentiasa bersama dengan orang yang OKU pasangannya ataupun tidak pasangannya sekalipun, kerana dia ini lebih rendah dijadikan, tapi kita muliakan dia dengan kita menyamatarafkan. Kita menyempurnakan ketidaksempurnaan dia dengan apa kesempurnaan yang kita ada, maka kita menyempurnakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita baca awal tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan, pasti kamu akan dibantu oleh Allah. In tansurullah yang surkum. Kamu bantu Allah, pasti Allah akan bantu kamu, insya-Allah. Mungkin Ustaz boleh meyakinkan pasangan-pasangan di luar sana bahawa telah disebut dengan di dalam Al-Quran dan juga dalil yang menyatakan bahawa orang yang berumah tangga ni ada rezeki dia, Ustaz. Okay, Ustaz boleh bagi keyakinan kepada para penonton kita, Ustaz. Okey, baik. Untuk semua, sama ada OKU atau tidak OKU, setiap yang Allah jadikan kesempurnaan nikmat yang Allah sempurnakan pada ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sebagai tanda arah yang kita kena pegang, iaitu Allah sempurnakan segala nikmat kepada segala hamba-hambanya. Kalaulah Allah beri innallaha ar-Rahmanur Rahim, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, maka apatah lagi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan berikan rezeki yang sewajarnya kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Mungkin Ustaz boleh kita nak rumuskan 3 pelajaran daripada topik kita pada hari ini berkaitan dengan pasangan OKU, Ustaz. Baik. Untuk semua pasangan yang OKU ni khusus untuk mereka, pertama, kamu telah menerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu menerima amanah Allah. Yang kedua, kamu menjadi orang yang sabar di atas segala yang telah Allah taklifkan kepada kamu, dan balasan sabar itu ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita menyempurnakan hak yang kita sempurnakan daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang meminta lalu kita berikan sedekah, maknanya melalui engkaulah dia dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga penjagaan orang OKU tadi, Allah
taklifkan kita, Allah datangkan kita untuk menyempurnakan segala tidak sempurna pada OKU berkenaan, maka kita adalah sebaik-baik manusia, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mungkin sebagai pengakhiran pertemuan kita pada hari ini, kita nak minta Ustaz untuk imamkan bacaan doa kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Maha melihat, ya Maha mendengar, ya Allah. Engkau melihat kami ketika saat ini, ya Allah. Sempurna tangan-tangan kami berdoa kepada Engkau, ya Allah. Tapi ada yang mereka dilahirkan dan tidak ada tangan, tidak ada kaki dan sebagainya, ya Allah. Tapi itu anugerah daripada Engkau, ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Itulah syurga untuk mereka, ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, manusia yang prihatin segala apa yang ada di alam jagat ini, ya Allah, untuk sama-sama kami hayati akan hikmah di sebalik segala kejadian yang Engkau jadikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mereka yang bersyukur di segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, andai kata ada salah dan silap kami, ya Allah, ampunan, ya Allah, ampunan daripadamu, ya Allah, segala salah dan silap kami buat diri kami, ahli keluarga kami, negeri negara kami semua, ya Allah, segala pemimpin-pemimpin yang ada, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Baik dunia kami, baik akhirat kami doakan semua, ya Allah, buat pasangan OKU, ya Allah, agar mereka berbahagia dunia sehingga ke akhirat dan dalam syurga Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang tidak ada lagi OKU di sana nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan kepada para penonton. Esok temu janji kita dalam tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 61 sehingga ayat 63 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan ditemani oleh moderator Da'i Fahmi. Dan saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Subhanallah.